with Ponsico. Terima kasih and thank you. Murus. Kita persilakan host bagi pertandingan Ratu Cantik kali ini, Albert Sigan Saliman. Hai Fauzan. Apa khabar Albert? Baik Fauzan. Yes. Panas hari ni Fauzan. Betul, panas. Yeah. Malaysia di KL mencatatkan 37 darjah Celsius. Ya, macam seolah-olah matahari ke situ Fauzan. Yes. Tetapi kehangatan matahari itu tidak dapat melawan kehangatan BNF pada kali ini. Betul? Oh. Saya tak sebarang. Betul ke tidak? Betul. Jadi mungkin kita boleh persilakan kita punya juri. Nampaknya dah ada. Thank you Albert. Silakan terus bersama di sana. Apa-apa, don't worry, okay? Roger je. Okay. Terima kasih Albert. Alright. Berikan tepukan untuk Albert. Alright, okay. Tanpa membuang masa, saya akan mempersilakan kesemula untuk datang ke pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Berikan tepukan sikit. Alright, so untuk hari ini kita akan menyaksikan 9 finalis Ratu Cantik yang akan berentap di pentas akhir. Dan untuk format pertandingan ini akan dimulai dengan persembahan peragaan ke 9 orang finalis Ratu Cantik. Dan kemudian pusingan kedua adalah sesi soal jawab. Jadi untuk pusingan pertama kita akan menyaksikan ke 9 finalis yang cantik-cantik yang membawa pelbagai jenis baju kreatif yang bertemakan Borneo. Seterusnya akan disusuli dengan sesi soal jawab iaitu Q&A. Okey. Jadi tanpa membuang masa, kita ni dululah kita nak berkenalan dengan orang yang akan mengadili pertandingan pada malam ini. Pada hari ini, pada siang ini. Iaitu juri yang pertama, iaitu kita berikan tepukan kepada Wenanita Anggang. Berikan tepukan. Cantik, tinggi. Kalau aku cantik macam tu. Alright. Dia merupakan Malaysian data scientist and advocate of hypnotherapy for autistic children, model and beauty queen, and crowned as Miss World Malaysia 2023. Berikan tepukan. And she was previously crowned as Miss Planet Malaysia in 2016 and Unduk Ngadau Kuala Penyu in 2018. Bukan calang-calang orang yang kita punya juri pada hari ini untuk mengadili peserta-peserta baju peragaan kreatif kita pada hari ini. Okey, seterusnya ini tak mungkin warga Malaysia tak kenal, yang membanggakan Malaysia di pentas antarabangsa, iaitu Francisca Lu Hong James yang merupakan Miss Universe Malaysia 2020, winner from Kuching, Sarawak. Jadi achievement beliau, saya bacakan sedikit, adalah Miss World Malaysia 2016 top 5, Miss Talent Dance dalam tarian dance, ya, okey. So seterusnya adalah Miss Elegant, Miss Natural Beauty, dan Miss World Malaysia 2018 top 3. Beliau mendapat top 3 People Choice Award dan juga Miss Top Model. Berikan tepukan kepada Miss Francisca Lu Hong James. Okay. Alright, jadi yang seterusnya kita
berkenalan dengan juri yang ketiga, iaitu Rauf Ali. Berikan tepukan. Okey, beliau merupakan founder of Slay Kuala Lumpur and social advocate. Graduated Bachelor of Environmental Health, University Kuala Lumpur Institute of Medical Science Technology. Jadi beliau ada 3 years of experience as pageant media that cover national and international pageant. Dan beliau juga ada 10 years, 10 years of experience as MC. Jadi saya punya experience hanya pada hari ini saja. Maaf kalau ada silap apa semua, tapi I'm open to all new possibilities. Okay, jadi berikan tepukan sekali lagi kepada juri-juri kita pada hari ini. Hebat-hebat, bukan calang-calang orang yang menjadi juri-juri peragaan pada hari ini. Jadi sementara menunggu kesemua finalis Ratu Cantik kita pada ini, saya panggil Fauzan, rakan saya tadi, untuk kita berbual sedikit tentang pertandingan pada hari inilah. Kita berbual kejap sementara kita tunggu finalis untuk peragaan kita pada malam ini. Ya, Albert. Pada malam ini sekali lagi Fauzan. Aku nervous ni Fauzan sebenarnya. Alright, kita akan berkenalan dengan peserta yang pertama Fauzan. Okey, kita ke tepi ni lah Fauzan. Tak cantik ke tepi ni Fauzan. Okey. Alright, untuk peserta yang pertama adalah saudari Ana Minik. Beliau berasal daripada Kuching, Sarawak. Siapa orang Kuching di sini? Siapa orang Kuching sini berikan tepukan. Dan beliau juga adalah berbangsa Bidayuh. Siapa orang Bidayuh sini angkat tangan? Oh, ada lagu Fauzan. Okey. Jadi sekarang beliau belajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan, khususnya dalam bidang tari di Tanjung Malim, Perak. Dan perjalanan beliau semestinya adalah belajarlah. Jadi kata beliau, minat dan hobi beliau adalah menari dan melukis. Mana melukis juga Ratu Cantik kita untuk yang pertama ini ya. Jadi konsep pakaian yang ditonjolkan pada hari ini adalah tenunan puak moden dengan memaparkan perkembangan tenunan Iban yang menjadikan hasil buatan. Tangan ini boleh dipakai oleh orang ramai dengan menggayakan lanjang sebagai bulu burung yang sinonim dalam masyarakat Ibam. Sekali lagi kita berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta pertama kita, iaitu Ana Minik. Baik, kita persilakan peserta yang kedua kita. Kita silakan di atas pentas saudari Neti Erdayanti binti Sabri. Cantik dengan gaun duyungnya. Beliau berasal daripada Sandakan, Sabah. Siapa orang Sandakan sini angkat tangan sikit. Alright, beliau berbangsa Bugis dan beliau merupakan pelajar yang juga pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan minat beliau katakan adalah berlakon, melukis dan berkarya. Orang seni ni, banyak orang seni. Yang pertama orang sini, yang kedua ni pun orang sini. Berikan tepukan pada Neti Dayanti. Okay, saya ceritakan sedikit mengenai konsep pakaian kita. Konsep pakaian ini adalah Contemporary Dusun Linangkit Dress. Itu sebuah pakaian yang diinspirasikan dari Dusun Tindal Kota Belud dan mengekalkan unsur Linangkit. Lambai, ambil gambar. Yes. Ambil gambar cuma ni. Alright. Okey, berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada Neti Erdayanti binti Sabri.
flying kiss untuk penonton-penonton kita pada hari ini sangat banyak Lagi sekali flying kiss. Okey, untuk peserta yang seterusnya kita persilakan saudari Grace Pang Fern Feng untuk naik ke atas pentas. Okey. Untuk pengetahuan para hadirin sekalian, saudari Grace Pang Fern Feng ini berasal dari Kota Kinabalu dan berbangsa Sino-Kadazan. Okey, sekarang beliau bertempat di Subang Jaya, Selangor dan beliau merupakan seorang pengajar. Okey, untuk minat dan hobi beliau, banyak ni. Beliau suka menyanyi, dia boleh nyanyi, bermain gitar dan piano, rock climbing, mampu. Okey, rock climbing dan juga mewarna. Jadi di sebalik kekasaran rock climbing itu, beliau juga boleh mewarna, beliau juga boleh memperagakan kecantikan beliau di atas pentas ini. Alright. Jadi untuk konsep pakaian, saya akan ceritakan sedikit konsep pakaian beliau untuk hari ini adalah The Liwan Lady. Alright. Gaun ini diinspirasikan oleh baju tradisi dusun Liwan Ranau. Siapa orang Ranau sini angkat tangan sikit? Ada orang Ranau in the house? Okey, iaitu lapoi bundu Liwan. Okey, ia dibuat daripada kain baldu hitam yang merupakan kain yang kerap digunakan di dalam baju-baju tradisi di Sabah. Renda emas juga menunjukkan etnik Kadazan Dusun Sabah. Berikan tepukan kepada saudari Grace Pang Fern Feng. Tak ada flying kiss. Wah. Sekali lagi berikan tepukan kepada saudari Grace. Dan seterusnya kita persilakan peserta keempat untuk naik ke atas pentas. Kita mempersilakan saudari Emerazwa binti Emeraldi. Amboi susahnya nama. Nama cantik, orangnya pun cantik. Jadi saudari Emerazwa ini berasal daripada Semporna, Sabah. Siapa orang Semporna in the house? Beliau berbangsa Bajau dan sekarang beliau menetap di Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Ini boleh liga ni, amboi. Amboi, liga ni, amboi. Alright. Jadi beliau merupakan seorang pelajar dan hobi beliau adalah menari. Jadi kita dapat lihat tangan beliau cukup membuktikan bahawa beliau mempunyai bakat di dalam menari. Okey, untuk konsep pakaian, saya ceritakan sedikit pakaian kreatif yang diinspirasikan daripada suku kaum Bajau Pantai Timur Sabah yang dinamakan Alai Bimbang. Berikan tepukan kepada saudari Emerazwa kita. Ini rasanya susah sikit nak bagi flying kiss. Takut kuku kena hidung. Kuku kena hidung berdarah sini. Tak pasal hospital kita jauh. Okey. Berikan tepukan cantik orangnya. Pinggang seberapa tu? Cantik kecil. Okey, apabila masa kita beralih ke peserta yang kelima, iaitu
saudari Elis Chandra binti Andirius. Wow. Ini yang saya cakap, saya bincang dengan Fauzan tadi. Itu peserta yang membawa sebuah KLCC di atas kepala. Okey, gurau. Okey, so saudari Elis Chandra ini berasal daripada Tenong Sabah. Beliau juga adalah wanita cantik yang berbangsa Murut. Dia ada secret reveal, dress reveal, ornament reveal yang dia lakukan, ada gimmick yang berlaku atas pentas. Okey, jadi sekarang beliau sedang menetap di Kelang, Selangor dan beliau juga merupakan seorang pelajar. Minat dan hobi beliau juga adalah menari. Okey, untuk konsep pakaian saya ceritakan sedikit. Konsep pakaian yang beliau peragakan pada hari ini di atas pentas ini adalah busana ini berkonsepkan Murut kreatif tahun. Motif yang terdapat dalam busana ini melambangkan simbol perpaduan. Busana ini dinamakan Rala Asandong yang membawa maksud wanita cantik. Jadi lepas ni kalau nak buat bio IG dia letak je Rala Asandong, I am Rala Asandong. Without people knowing, you telling yourself that you are the beautiful woman, letak je Rala Asandong. Berikan tepukan yang diperlukan pada saudari Elis Chandra binti Andirius. Okey, itu tadi kelima peserta juri. Okey, juri melihat pelbagai peragaan pakaian kreatif yang sungguh menarik. Siap ada secret reveal tadi, siap ada yang menari atas pentas, siap ada yang bagi flying kiss. 6-5 kali jugalah dia bagi flying kiss tadi untuk menambah hati juri. Okey, kita teruskan boleh? Juri-juri kita berdiri boleh kita teruskan. Okey, untuk peserta seterusnya, peserta ke-6, peserta yang ke-6, kita menjemput saudari Aurelia Vanessa, anak Lemon. Amboi, beliau merupakan gadis cantik yang berbangsa Dayuh Salakung yang berasal daripada Lundu, Sarawak. Siapa orang Lundu sini? Banyak orang Lundu sini. Penyokong saudari Aurelia ke? Jadi beliau merupakan seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan dan juga bidang tari. Jadi automatik hobi beliau merupakan menari. Boleh tunjuk sikit menari? Aurelia, saudari Aurelia boleh tunjuk sikit menari? Amboi, berikan tepukan kepada saudari Aurelia. Maafkan saya. Jadi konsep pakaian pada hari ini adalah gabungan puak kebat dan puak sungkit yang memaparkan kedudukan iban daripada Batang Air Sarawak. Berikan tepukan kepada saudari Aurelia Vanessa, anak Lemon. Dari sini kita dapat lihat ada puak kebat dan puak sungkit yang dikatakan berasal daripada Batang Air Sarawak. Berikan tepukan sekali lagi. Alright, jadi kita beralih kepada peserta yang seterusnya, iaitu peserta ke-6, ke-7, maafkan saya, yang ke-7. Kita persilakan saudari Yonora Layau, anak Hubert Chungkai. Amboi, bulu-bulu di kepala. Beliau berasal daripada Kuching, Sarawak dan juga berbangsa Iban. Wow. Sidi.
Beliau merupakan seorang pelajar dan minat ataupun hobi beliau agak lain, iaitu melancong. Beliau suka melancong. Jika beliau bosan, beliau akan membeli tiket ke Maldives ataupun Bali untuk melancong. Okay. An expensive hobby. I really like it. Okay. Konsep pakaian kita pada hari ini adalah pakaian yang dinamakan unity ataupun perpaduan. Ini mereka hasil gabungan daripada elemen-elemen Borneo dan kain pokubu Iban, skirt jemuh, topi Bilayuh dan tapung Ulung dari kaum orang Ulu untuk menghasilkan asas pakaian ini. Okey, manakala perhiasan kepala adalah gabungan Timbuk Rungus, suku tinggi Iban dan dari balik dari kaum Salako, dan turut digunakan untuk meningkatkan pakaian ini juga adalah aksesoris dari kaum-kaum lain di Sabah dan di Sarawak. Okey, dengan tepukan sekali lagi kepada saudari Leonora Layau, anak Hubert Cungat. Jadi tanpa buang masa, kita silakan peserta ratu cantik kita yang seterusnya, iaitu saudari Farsilah binti Mahali. Jadi beliau merupakan seorang gadis yang berasal daripada Sandakan, Sabah. Ada dua wakil Sandakan pada tahun ini. Sandakan mengganas untuk berebut gelaran Ratu Cantik Borneo Native Festival 2023. Jadi sekarang beliau merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sebagai seorang pelajar dan minat ataupun hobi beliau adalah menyanyi. Ini saing-saing Marsha ni. Alright. Konsep pakaian yang beliau peragakan pada hari ini adalah pakaian tradisional Kadazan Dusun. Siapa orang Kadazan Dusun? Put your hands up. Alright, kita tepukan kepada Farsilah binti Mahali. Jadi untuk mempersilakan peserta yang terakhir, iaitu peserta yang ke-9, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada saudari Dina Nabila binti Muhammad Saab. Amboi. Beliau juga seorang gadis yang berasal daripada Kelang Selangor dan satu-satunya peserta kita pada hari ini yang berbangsa Melayu. Berikan tepukan pada saudari Dina Nabila. Dalam hati beliau berkata, lantaklah aku bukan Borneo, yang penting aku cantik. Okey. Jadi beliau juga merupakan seorang pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Muzik dan Seni Persembahan di dalam bidang tari. Hati-hati, libasan baju itu 3 hari kurma. Okey, hobi beliau sudah tentunya menari. Dan konsep pakaian yang beliau peragakan pada hari ini adalah hasil daripada pakaian yang memaparkan etnik Borneo dengan mengambil motif-motif Sabah untuk diperagakan. Berikan tepukan sekali lagi kepada saudari Lina Nabila binti Muhammad Saab. Jadi selepas ke-9 peserta yang memperagakan seorang demi seorang, setelah kita melihat kecantikan secara terperinci di setiap gadis-gadis di atas pentas tadi, kita mempersilakan, diminta semua untuk semua tampil ke atas pentas. Yang pertama, saudari Ana Minik. Peserta yang kedua, peserta yang ketiga, peserta yang keempat. Final round walk. Jangan nervous. Peserta yang kelima, peserta yang keenam,
peserta yang ke-7, peserta yang ke-8, dan yang terakhir peserta yang ke-9. Berikan tepukan yang amat gemuruh kepada semua peserta-peserta, semua ratu-ratu cantik kita pada hari ini. Dan tanpa buang masa, saya menjemput rakan saya, iaitu Fauzan, untuk kita berbual sekejaplah dengan dia. Rahim Fauzan. Saya berada di belakang, tetapi saya pula yang beralun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat melihat Albert. Kita dapat melihat ratu-ratu cantik yang dibawa terus daripada bumi Borneo. Lambaikan sekeranda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Albert, ini baru segmen yang pertama, Albert. Sudah semestinya kita bukan saja mencari ratu cantik yang cantik pada zahirnya, tetapi kita mencari yang beauty with brain. Dan untuk kita menentukan siapakah pemenang dan siapakah beauty with brain itu, kita akan kembali dengan segmen yang kedua, Iaitu segmen Q&A. Sudah ada segmen Q&A, soal dan jawab bersama ke-9 peserta Berikan ratu tepukan cantik. sekali lagi kepada mereka. Terima kasih semua. Balik-balik. Albert, jom. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda sudah bersedia untuk kita sambung Ratu Cantik segmen yang kedua? Baik. Jadi apa yang akan berlaku bagi segmen yang kedua ini? Tadi kita sudah lihat kawan-kawan kita, ratu-ratu cantik kita berada di atas pentas ini menunjukkan kecantikan mereka, keanggunan pakaian-pakaian mereka, keindahan wajah mereka. Dan kini kita akan mencabar pula minda mereka dalam menjawab soalan-soalan yang akan diberikan. Betul? Pada petang ini, soalan akan ditanyakan oleh para juri kita pada hari ini. Betul. Dan para peserta akan mengambil nombor, mencabut nombor lah untuk soalan apa yang mereka akan peroleh. Betul. Alright Fauzan. Jadi rasanya semua peserta kita, ratu cantik kita pada hari ini telah pun bersedia. Jadi kita persilakan ke semua peserta untuk naik ke atas pentas. Berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta yang pertama. Peserta yang kedua. Kita sini Fauzan, aku kena langkau. Betul. Peserta yang ketiga. Peserta yang keempat. Peserta yang kelima. Peserta yang keenam. Peserta yang ketujuh. Peserta yang ke-8. Dan yang terakhir, peserta yang ke-9. Berikan tepukan yang paling gemuruh buat peserta-peserta kita pada hari ini. Cantik-cantik mereka kawan. Betul. Saya hanya mampu memakai t-shirt ini saja, tetapi cantik sebenarnya t-shirt BNF ni. Berbagai corak-corak yang ada motif-motif mewakili Borneo. Tapi mereka lebih cantik kerana mereka mewakili suku kaum yang ada di bumi Borneo. Berikan tepukan. Begitu juga dengan salah seorang kita punya juri, Rina Nita juga berpakaian cantik. Saya pun pakaian apa kalau Rina Nita boleh kongsikan? Pakaian ini dari suku kaum Tatana, suku kaum bapa saya, dan ini dipanggil Siral Ambung. Siral Ambung. Cantik. Kamu pun cantik juga. Saya cantik? Pacuan baju. Saya tidak cantik. Okey, jadi kita akan teruskan dengan segmen yang kedua, boleh? Ketiga-tiga juri kita teruskan. Boleh. Mari kita teruskan, Albert.
Mari kita teruskan untuk sesi cabutan nombor. Baiklah, untuk peserta yang pertama, akan mendapat soalan daripada Jadi peserta kita, setiap peserta diberi ruang untuk memilih soalan yang ada. Jadi untuk peserta yang pertama kita, mungkin di antara kita ada 9 soalan yang berbeza. Jadi awak nak pilih soalan yang nombor berapa di antara yang 9 itu? Yes. Nombor yang berapa? Saya memilih soalan nombor 1. Nombor 1 adalah daripada Francisca Luhong, Miss World Malaysia kita. Miss Universe. Allah, aku tengok Francisca aku jadi nervous. Hi, how are you? Hi, Miss. Okay, so you prefer soalan in bahasa ataupun English? Bahasa. Bahasa. Okay, so the question is, berikan pendapat anda tentang nilai keharmonian kepelbagaian kaum di Malaysia. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Pada pendapat saya, nilai keharmonian perlu diterapkan dalam masyarakat Borneo, Sabah dan Sarawak kerana masyarakat Borneo iaitu Sarawak dan Sabah mempunyai pelbagai kaum dan mempunyai keunikan tradisinya tersendiri. Sebagai contoh, nilai keharmonian tersebut boleh dipupuk sekiranya kita mengadakan lebih banyak festival seperti yang telah berlangsung ini agar dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat Borneo, Sabah dan Sarawak. Thank you. Itu dia tadi jawapan daripada peserta yang pertama. Nampak gayanya Miss Universe kita pada hari ini, tersenyum-senyum. Betul. Okay. Jadi nervous Fauzan, kadang-kadang Miss Universe, Miss Planet, Miss kalau saya mistake. Okay. Alright, kita silakan peserta yang kedua untuk memilih nombor soalan yang beliau inginkan. Jadi soalan yang pertama sudah diambil. Kita ada pilihan 8 soalan. Soalan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antara banyak soalan itu, awak memilih soalan yang mana? Okey, sebelum tu, Dua Manggis terasa manis. Terima kasih pengacara majlis. Dia jaga kita macam buah manggis. Handsome kita punya MC ya. Okey, saya memilih soalan nombor 2. Soalan nombor 2, Albert. Baiklah, soalan nombor 2 akan ditanyakan oleh juri 1 kita, iaitu Wenanita Anggang. Testing. Apa khabar? Baik. Nampak macam tidak nervous kan? Okay. So, kamu prefer bahasa Melayu ataupun English? Bahasa Melayu. Okay. So, soalan anda berbunyi, berikan pendapat anda tentang cara untuk memelihara budaya tradisional masyarakat di Borneo untuk generasi masa kini dan masa akan datang. Terima kasih atas soalan tadi. Okey, pendapat saya, pelbagai cara yang kita tahu untuk kita memelihara tradisi seni dan budaya dekat di mana-mana tempat kita berada, especially for Borneo, orang Sabah Sarawak yang datang dekat Semenanjung kan. Mesti kita tahu apabila kita berada dekat Semenanjung, and then kadang kita lupa kita punya sampai tidak sama macam dekat Sabah gitu kan. Jadi dari saya, cara pertama, kita perbanyakkan lagi festival-festival seperti inilah. Jadi daripada festival-festival ini, kita dapat memupuk lagi nilai terhadap rakyat-rakyat Borneo. Seterusnya kita perbanyakkan lagi bengkel. Okey, bengkel-bengkel mungkin daripada bengkel pakaian,
Jadi daripada situ anak-anak muda dapat join bengkel. Diorang dapat tahu, oh ini rupanya tradisi, baju ni tradisi kadazan, muru dan sebagainya. Seterusnya cara memelihara seperti dekat sekolah lah. Dekat sekolah kita ada subjek pendidikan di mana kita dapat contoh bahasa Melayu. Okey, dalam bahasa Melayu, buku teks dalam bahasa Melayu ada nilai-nilai dan selalu berceritakan tentang tradisi-tradisi suku kaum Borneo. Jadi daripada itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Berikan tepukan yang gemuruh. Jadi Fauzan, apa macam? Ya, betul. Jadi betul lah antara caranya untuk kita mempromosikan keunikan Borneo ataupun ancaman budaya kita, masyarakat Malaysia ni adalah bermula daripada akar, daripada anak-anak kita ni kan, kita sebarkan dalam pendidikan mereka. Jadi saya rasa itu satu jawapan yang baik, Albert. Betul, Fauzan. Jadi saya rasa kita boleh bergerak ke peserta yang seterusnya, Albert. Baiklah, kita persilakan peserta yang ketiga untuk tampil bagi memilih nombor soalan pilihan. Jadi soalannya dikatakan makin lama makin susah. Kerana lagi awal giliran anda sebenarnya, lagi besar peluang anda untuk memilih pilihan soalan. Kerana kita ada 9 sahaja soalan. Betul. Dan katakan anda merupakan orang yang terakhir, anda hanya berbaki 1 sahaja soalan dan mahu ataupun tidak, anda tetap kena menjawab soalan itu. Jadi itu membuktikan mereka adalah beauty with brain. Yeah. Jadi tapi saya rasa tidak ada masalah kerana nombor itu hanya soalan itu hanya diwakili dengan nombor 1, 2, 3. Mereka tidak tahu apa isi soalan itu, Albert. Betul. Jadi mari kita teruskan dengan pilihan. Kita telah selesai dengan soalan pertama dan soalan yang kedua. Kita ada soalan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakinya 7. Sila pilih. Saya pilih soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Buat soalan nombor 3 ini akan disampaikan atau akan ditanyakan oleh Mr. Rauf Ali. Dipersilakan. Hello, apa khabar? Kabar baik. Okey, ini dalam bahasa ataupun bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Wow. Okay. Tapi izinkan saya berbahasa Melayu dulu Boleh. Alright. Okey, soalannya begini. Kepelbagaian kaum di Malaysia adalah salah satu tarikan utama negara Malaysia. Pada pendapat anda, apakah saranan atau idea untuk menyatupadukan kaum di Malaysia? Itu bahasa Melayu ya. Okay, in English, the diversity of races in Malaysia is one of the main attraction of Malaysia. In your opinion, what are the suggestions or ideas for racial integration in Malaysia? Nak ulang semula? No, that's okay. Thank Alright. you. Kopi sarangan Tompunai Kungawi. Which translates to greetings, ladies and gentlemen, in the Dusun language. So I'm from Sabah. Okay. So I believe that unity is what keeps us together, even though we are of different races, different religion. Okay, and I believe that today, as the organization, World Health Organization, has announced the end of the World Health Crisis for COVID, we should come together more often to celebrate celebrations like this, like Pesta Keamatan, Hari Gawai, Chinese New Year, Hari Raya, and most importantly, I believe that we should come together to help those in need. So we should come together and volunteer ourselves with activities such as Gotong Royong, and to help those in need, especially those affected by the flash flood. I believe all these activities will help us to grow in unity together. As we all know, united we stand and divided we fall. And I end my answer with Ponsiko, terima kasih and thank you. With Ponsiko, terima kasih and thank you. United we stand, divided we fall. Bak kata pepatah Melayu, bersatu kita teguh,
bercerai kita roboh. Betul, Albert. Berbahasa Inggeris, berikan tepukan kepada peserta yang ketiga tadi. So confident speaking in English. Yes, I am very international. If you know, Yes. I am from British. Yeah. Actually, I'm from Okey, teruskan Fauzan untuk peserta yang seterusnya, iaitu peserta yang keempat untuk memilih nombor soalan beliau. Nampaknya yang ini ada ramai peminat. Jadi kita ada baki 6 soalan lagi, iaitu soalan keempat, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam ke-6 soalan, soalan mana yang anda pilih? Baiklah, terima kasih MC. Saya memilih soalan nombor 5. Soalan nombor 5, Albert. Baiklah, soalan nombor 5 akan ditanya oleh Miss Wenanita Anggang kita. Hai. Hai, Okay, so kamu ingin menjawab soalan dalam bahasa atau bahasa Inggeris? bahasa Melayu. Bahasa Melayu, okey. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan dunia moden masa kini membunuh nilai budaya dalam diri seseorang? Terima kasih. Hai semua, salam Malaysia Manadi. Apa khabar BNF KL? Terima kasih. Baiklah, bagi menjawab soalan Miss tadi sebentar tadi, bagi pendapat saya, kenyataan dunia moden membunuh nilai budaya dalam diri seseorang adalah tidak betul. Saya tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut kerana saya percaya dunia moden pada masa kini membuka peluang yang lebih besar dan menyediakan platform yang lebih efektif kepada kita semua untuk memartabatkan serta memberi kemudahan kepada lebih ramai orang lagi. Sebagai contoh, platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Seperti yang kita semua sedia maklum, platform media sosial merupakan platform yang paling efektif untuk menyebarkan informasi dan memberi pendedahan kepada lebih ramai orang. Oleh itu, kenyataan dunia membunuh nilai kebudayaan dalam diri seseorang adalah tidak betul. Sekian dan terima kasih. Wow. Soalan yang sungguh hebat, sungguh short and sweet, kan Fauzan? Jawapan yang sangat-sangat padat, Albert. Ya, betul. Jadi itu dah tadi berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi pada peserta yang keempat. Sekarang kita persilakan peserta yang kelima untuk memilih nombor soalan beliau. Ya, kita sudah selesai dengan 4 peserta. Kita berbaki 5 peserta bermakna kita ada lagi 5 soalan yang boleh dipilih. Soalannya bernomor 4, 6, 7, 8, 9. Dan di antara kelima-lima nombor soalan ini, mana satu yang anda pilih? Saya memilih nombor 4. Soalan nombor 4, Albert. Baiklah, soalan nombor 4 akan ditanya oleh Miss Universe kita, iaitu Miss Francisca Luho. Hi. Hai. You nervous? A little bit? No. Okay, so you prefer English or bahasa? Bahasa, okay. Soalan dia adalah, berikan pendapat anda tentang pepatah biar mati anak, jangan mati adat. Nah, I repeat. Okay. Soalannya, berikan pendapat anda tentang pepatah biar mati anak, jangan mati adat. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okay. Pada pendapat saya tentang pepatah biar mati anak, jangan mati adat adalah membawa maksud seorang yang kuat berpegang pada adatnya. Pepatah ini mengajarkan kita dan menasihati kita supaya mementingkan penjagaan adat resam, budaya dan agama. Sekian dari saya, Paning Kualangan. Okey, itu dia tadi jawapan dari peserta yang kelima. Biar mati adat, jangan mati. Biar mati anak, jangan mati adat. Ayo, itu baru ketiga. Okey. Albert, itu sebenarnya
dengan saya ini pendirian Fauzan sendiri. ya, personal saya lah. Itu jugalah antara orang kata tu pepatah yang mungkin BNF pegang. Kerana antara motif penganjuran BNF adalah untuk kita mempromosikan adat, kesenian dan kebudayaan yang ada di bumi Borneo. Jadi pepatah jangan biar mati anak, jangan mati adat seharusnya dipegang dan kukuh, terutamanya oleh kita yang berada di timur ini. Jadi kita ada lagi 4 orang, Albert, silakan. Ya, baiklah, tanpa membuang masa kita menjemput gadis cantik kita pada petang ini. Peserta ke-6 untuk memilih soalan beliau. Ramai peminat ini, Fauzan. Nampak saya nampak ramai peminat di sebelah kiri, di belah sana. Ya. Baiklah, tinggal berapa soalan lagi, Fauzan? Kita berbaki 4 soalan bernombor 6, 7, 8, 9. Nombor mana yang anda pilih? Saya memilih nombor 7. Nombor 7. Baiklah, nombor 7 akan ditanya oleh Miss Universe kita juga, Miss Francisca Luho. Hi. Hello. Okay, ready? You prefer bahasa atau English? Bahasa Melayu. Bahasa. Okay. Soalan dia adalah, apakah inisiatif anda untuk memartabatkan seni dan budaya dalam diri generasi muda masa kini? Nak repeat? Salam sejahtera dan salam tabibasa. Salah satu inisiatif dalam memartabatkan seni dan budaya generasi masa kini dan generasi pada masa depan adalah, salah satunya adalah mempromosikan keunikan dan kebudayaan masyarakat Borneo, iaitu seperti menjual kraft tangan pada festival seperti sekarang yang boleh kita lihat, Borneo Native Festival, ataupun kita juga boleh memartabatkan seni dan budaya masyarakat Borneo dengan menjalankan aktiviti-aktiviti seperti membuat pertandingan seperti Ratu Cantik, pertandingan tarian kreatif, tarian TIF dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, itu dia jawapan daripada peserta yang ke-6 kita. Baiklah, Fauzan, saya rasa tanpa membuang masa kita seterusnya. Kita terus ke peserta yang keberapa ni, Albert? Kita terus ke peserta yang ke-7. Dipersilakan peserta yang ke-7 untuk memilih soalan beliau. Jadi kita ada berbagi 3 pilihan soalan. Soalan nombor 6, 8 dan 9. Jadi soalan yang manakah yang anda akan pilih? Hai, saya memilih soalan nombor 6. Soalan nombor 6, Albert, dan soalan nombor 6 ini akan diajukan oleh juri kita yang ketiga, iaitu Mr. Rauf Ali. Dipersilakan. Apa khabar? Hai, baik. Okay. Tarik nafas ya. Hello. Alright, so memilih bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris? English. Okay. Alright, so saya start dengan bahasa Melayu dulu. Bagaimanakah anda mempromosikan budaya masyarakat Borneo, khususnya masyarakat di negeri Sabah dan Sarawak, kepada khalayak umum? Alright, so in English, how do you promote the culture of the Borneo community, especially the community in the states of Sabah and Sarawak, to the general public? Thank you. Adun bala nama berita. As for me, ways to promote our culture to the people is like organizing festivals like this. Also, not to mention, not only to celebrate Gawai big festival like Gawai and Kaamatan, but maybe we could do a small gathering like the Iban people. We have Gawai Antu, we have Pesta Kaul, and then we could bring more traditional games and showcase them to the
the people of Malaysia, and like the Batak Lampung of Iban, and most probably people do not know what is this, but maybe with this we could promote our culture. Also, with this we could maybe speak frequently with our native language, because with this our native language is where it symbolizes our culture and our ethnic. That's all from me. Thank you. Berikan tepukan untuk peserta yang ketujuh kita. Ya, Fauzan. Ya. Kita akan teruskan, Albert. Kita ada berbaki 2 orang saja lagi. Ya. Jadi kita teruskan dengan peserta yang seterusnya, iaitu peserta ke-8. Okey. Sandang Santasa Badaya Babang. Selalu Saya kasih pada anda akan cabang utama memuaskan kesenian kebudayaan di Malaysia. Betul. Di Malaysia seperti yang tahu, pelbagai dan bukti bangsa cabaran tidak mau berima ada budaya lain. Tapi dia semua akan berpadan tidak memenkan agama. Dan untuk siapula bagi sampai ke antara yang orang yang mengetahui asal usul lain dan ada akan bergerak tidak untuk memuatkan lagi ada mereka antisipasi untuk usaha untuk memperoleh adat diri. Itu jawapan. Apa inti yang saya dari jawapan depan ini? Jawab memberi bahwa cara lama dan melihat kerajaan budaya di Malaysia, kita jangan samalah. Betapa panen takkan maka dan kita untuk berkenalan oleh kebudayaan lain dan lain kebudayaan kita lebih apresiasi orang. Appreciate the culture. You can actually on wearing gown. On my head. We won't try hard. Minta saja. Bisa saja terapkan. Ya, jawab terakhir. Di segmen kedua, peserta yang terakhir, peserta kita ada pilihan. Jawab. Bila akan pilihan suara tinggal satu sejalan dan itu dan harus dijawab. Soal bagi peserta 9 kajung Mr. Rofai. Orang apa? Verse? Orang memilih ataupun bahasa Inggeris. Alright. Adakah anda berjumpa bahawa amalan budaya harus memerlukan perubahan dalam kehidupan moden terkini? Cuma soal pendapat saya pada dan nak mengenai tradisi dan menekalkan juga asal tersebut adalah pun dalam masa itu saya rasa. Ya, jadi dan jawab bagi 9 peserta rakan kita nak pertandingan. Ini kesini Fauzan. Kena punya Jadi dalam setelahkan tadi selesailah pertandingan kita membersedia ketika puri kita menjawab juga menentu sebab Ratu TF berikan kepada kita Junita kita Mr. Auli dan juga beri tepan ke 9 bintang. Cantik semua. Kenapa yang pertama untuk saya Pangpa yang ke peserta yang kelima tujuh kelan dan yang akhir kilat. Ya. Tak sedih. Juri di belakang. Senang. Kita puan kita beri untukkan siapakah pemenang dan mengisi ini peluang kepada juri-juri
bisa untuk menyiapkan cenderung kepada tiga ini. Kita mencalung kita Miss Benang juga Miss Ali. Ya. Kita mesti membantu kita kan. Setelah kita jemput Minang Malaysia 20 Bantang Spang kepada sempincer kepada hitam membasa bersana peserta penyaman dan selepas biasanya kita dapat sambutan tadi. Pasti saya ni tadi dulu. Okey. Bukan baiklah peserta dua. Dulu. Rugi mau. Okey, untuk peserta yang kedua dipersilakan untuk sesi penyampaian selempang. Berikan tepukan kepada peserta kedua kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya peserta yang tiga kita. Dan seterusnya peserta yang keempat kita pada hari ini. Ayo, muat kita. Muat. Alright. Berikan tepukan yang gemuruh pada peserta keempat. Seterusnya peserta yang kelima. Dia tidak mau kata, bagi saya lah. Katuku tercucuk. Sakit tu kalau tercucuk. Okey, next ialah peserta yang kelima. Ini kena tinggi. Kena naik lagi. Tahniah bagi peserta yang kelima. Peserta ke-6, silakan untuk penyampaian selempang anda. Ini susah sikit ni. Ini kena pakai teknik matematik. Kena kira. Alright, berikan tepukan yang gemuruh kepada peserta yang ke-6. Seterusnya kita persilakan peserta yang ke-7. Ayo, makin mencabar. Dia makin lama makin sabar. Tambah lagi kena naik kerusi. Pakai tangga. Pakai tangga ya. Satu-satu. Yeah. Alright. Any challenges could be done by our Miss World 2022. Alright, itu dia tadi. Next ialah peserta yang ke-8. Yang ini senang. Baju mereka berdua hampir sama tetapi tidak serupa. Ya, okey, terima kasih. Dan yang terakhir peserta yang ke-9. Okey, itu dia tadi, berikan tepukan kepada kesemua peserta yang telah menerima selempang mereka pada hari ini. Seterusnya peserta ke-10, Fauzan. Salah. Saya peserta ke-10. Yeah. Nanti yang kita belakang. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Miss Wenanita kita atas penyampaian selempang kepada semua peserta untuk hari ini. Jadi kita akan umumkan sekarang anugerah second runner, betul? Ya, kita akan mengumumkan. Baiklah, setelah kita perlukan auditor pertandingan untuk menyerahkan keputusan secara rasminya kepada Encik Amsalib dan diserahkan kepada kami. Ya, bagi dulu. Ya. Fauzan, kau ecing-ecing ambil. Ya. Jadi ayat klise bagi setiap pertandingan, keputusan sudah berada di tangan saya. Ya. Tangan Fauzan lah, tangan. Tangan saya ada banyak ni. Pegang sekali. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah anda mendengar bekal pemenang bagi BNF 2023? Baiklah Albert,
Di tangan saya ini kita ada nama bagi pemenang tempat yang ketiga pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Jatuh kepada macam Oscar. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat ketiga jatuh kepada Miss Lina Nabila Saab. Berikan tepukan kepada Miss Lina Nabila Saab, peserta yang ke-9. Wah, tak sia-sia dia daripada Klang datang ke sini. Betul. Ayo ada crown, cukup tak tu? Tahniah kepada peserta ke-9 kita. Betul. Miss Lina Nabila binti Muhammad Saab atas tempat ketiga. Baiklah, sesi crowning akan dilakukan oleh Miss Universe kita. Sangat beruntung Fauzan. Dan juga sesi penyerahan cek akan disampaikan oleh Mr. Rauf Ali. Ya, wow. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu dia kita telah mengumumkan dan mendengarkan pemenang bagi tempat yang ketiga. Kini kita akan mendengarkan tempat yang kedua pula, Albert. Jadi, tempat yang kedua. Buka Fauzan. Baik. Ini bestnya. Silakan, Albert. Baiklah, tempat kedua pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023 jatuh kepada Miss Emira Azwa Emeraldi. Tahniah diucapkan kepada Miss Emira atas macam mana nak pakai tu? Rasanya pegang je lah kot. 3 crowning. Dia dah ada crown dah. Crown dia lagi besar dari crown. Ayo. Jangan kata-kata ni jatuh sayang. Okey, itu dia tadi tempat kedua bagi pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif BNF 2023. Sesi penyampaian cek oleh Mr. Rauf Ali. Baiklah, ini diucapkan kepada Miss Emira Azwa Emeraldi atas tempat yang kedua. Dan kita ingin mempersilakan Min Francisca Luhong untuk menyarungkan. Ayah. Jadi ini kita nak umumkan tempat yang pertama. Yes. Jadi Sila Fauzan, nanti orang belakang tengok. Sila, pegangkan. Tolong jangan tengok, okey? Jangan tengok, jangan biru. Baiklah tuan-tuan, adakah anda sudah bersedia ingin mendengarkan tempat yang pertama? Tidak cukup suaranya, Biana. Baiklah, tempat yang pertama bagi pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023, Albert, jatuh kepada Miss Grace Pang Fern Pang. Tahniah diucapkan. Pemenang tempat pertama pertandingan Ratu Cantik Pakaian Kreatif Borneo Native Festival 2023. Sekali lagi, tahniah diucapkan kepada Miss Grace Pang Fern Pang. Dia punya nama dia kena satu-satu sebut. Mereka bukan saja dinilai melalui kecantikan fizikal, tetapi melalui kecerdasan akan minda menjawab setiap soalan yang diberikan oleh juri kita, Albert. Betul, Fauzan. Jadi terima kasih juga kita ucapkan kepada ketiga-tiga juri kita kerana sudi bersama dengan kita sepanjang pertandingan ini. Tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang. Mungkin kita boleh bergambar, sesi bergambar bersama pemenang. Tahniah diucapkan kepada pemenang kedua dan pertama bagi tandan Pakaian Festival 2023.
ketiga juri yang diucapkan ada pemenang mengencing mesin Fresia Mengenani kerjama dengan in honor for me bersama nama ketiga mereka dan juga pemagi Jackie Python ini poin Cristiano Ronaldo tidak disini kepada lagi dan berlangsung pertandingan tadi terus mereka di Borneo Festival 2 terima kasih.